Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 1 Julai 2020 bersama saya Syazwana Ami. Bekas Bendahari UMNO Saleh Said Keruak hari ini mengesahkan beliau telah memohon untuk menyertai semula UMNO. Beliau berkata permohonan itu dibuat pada 26 Mei lalu melalui pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, Bong Muhtaradin. Saleh yang juga bekas Ketua Menteri Sabah berkata beliau membuat keputusan itu setelah merenung kembali keputusannya sebelum ini termasuk keluar daripada UMNO secara en blok pada 12 Disember 2018 yang kini dianggapnya sebagai satu kekhilafan. Beliau menyerahkan kepada UMNO khususnya Presiden Ahmad Zahid Hamidi, Majlis Tertinggi dan Ketua UMNO Sabah diketuai oleh Bong Muhtaradin untuk menimbang permohonan tersebut. Katanya beliau berhasrat untuk menyumbang sepenuh usaha dan tenaga bersama UMNO dalam meneruskan agenda perjuangan membina negara Malaysia yang tercinta. Semalam bermota memaklumkan pihaknya sudah menerima surat permohonan Saleh untuk menyertai semula UMNO dan permohonan itu sedang dipertimbang dan diperhalusi untuk kelulusan. Terdahulu Saleh memaklumkan beliau telah membatalkan permohonannya untuk menyertai PKR pada April lalu selepas memikirkan secara mendalam dan mengambil kira landscape politik hari ini termasuk pergolakan dalam PKR. Pimpinan PAS menasihatkan Presiden PKR Anwar Ibrahim supaya keluar meninggalkan PH dan menyokong Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sehingga habis penggal PRU ke-14. Naib Presiden PAS Muhammad Amanik Abdullah berkata ia berikutan PH sudah tidak ada masa depan yang cerah, malah tidak sepakat untuk mencalonkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Jelasnya jika Anwar masih bersama PH dan mahu menjadi Perdana Menteri, maka hanya tinggal harapan seperti kata seorang pelakon Jin Samsudin, tiada esok bagimu. Muhammad Amar berkata keberadaan Anwar dilihat tidak diperlukan oleh PH dan terbukti apabila bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mencadangkan nama Presiden Warisan Muhammad Syafiee Apdal sebagai calon Perdana Menteri pilihannya. Beliau yang juga Timbalan Menteri Besar Kelantan berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai isu yang melanda parti-parti dalam PH yang sehingga kini belum mencapai kata sepakat dalam isu pencalonan Perdana Menteri. Ahli Parlimen Ledang dari PKR Said Ibrahim Said Noh berpendirian Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif Muhammad Yusof tidak harus disingkirkan dengan langkah membawa usul menamatkan lantikan beliau. Menurutnya, institusi demokrasi negara yang sedang menuju ke arah lebih baik sebagaimana dijanjikan oleh Pakatan Harapan PH akan mengalami kerugian besar jika penggantian tersebut berlaku. Dalam hantaran di Facebooknya, beliau berkata banyak jasa Muhammad Arif sehingga berjaya mengembalikan kewibawaan Parlimen sebagai institusi demokrasi terhormat yang bukan sahaja disanjungi rakyat tetapi juga dipuji oleh serantau dan global. Terdahulu, Timbalan Speaker Dewan Rakyat Nga Ko Meng mengesahkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah mengemukakan usul untuk menggantikan Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif Muhammad Yusof dan beliau. Pelajar tingkatan 1 hingga 4 dan kelas peralihan serta murid tahun 5 dan 6 akan bermula bersekolah pada 1 Julai ini. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razim Majidin berkata murid sekolah rendah tahun 1 hingga 4 pula boleh mula ke sekolah pada 20 Julai ini. Bagi sekolah menengah, murid tingkatan 1 hingga tingkatan 4 serta murid kelas peralihan akan kembali ke sekolah bermula pada hari Rabu 15 Julai 2020. Untuk sekolah rendah pula, murid tahun 5 dan tahun 6 akan kembali ke sekolah pada hari Rabu 15 Julai 2020. Manakala tarikh pembukaan semula sekolah bagi murid tahun 1 hingga tahun 4 adalah pada hari Rabu 22 Julai 2020. Sementara itu, pusat tuisyen, pusat bahasa, pusat perkembangan dan semua institusi pendidikan swasta yang berdaftar dengan KPM boleh beroperasi semula bermula 15 Julai ini. KPM ingin memaklumkan bahawa semua institusi pendidikan swasta di bawah kategori pusat
yang berdaftar dengan KPM boleh dibuka semula pada hari Rabu 15 Julai 2020. Kerajaan hari ini membenarkan kuliah, solat duha, kelas mengaji dan fardu ain untuk diadakan di masjid serta surau bermula minggu ini. Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob berkata kebenaran itu tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan serta mengikut saiz dan kapasiti masjid dan surau. Kuliah dan solat duha serta kelas mengaji dan fardu ain boleh diadakan bermula minggu ini. Jadi untuk solat duha, kuliah boleh diadakan hujung minggu ni. Anytime lah, bila-bila masa lah minggu ni, hujung minggu dan sebagainya dah boleh dilaksanakan. Walaupun kebenaran ini tertakluk juga kepada SOP yang telah pun ditetapkan. Hari ini Malaysia kali pertama mencatatkan sifar kes jangkitan baru dalam negara sejak 2 Mac. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, hanya satu kes import COVID-19 baru melibatkan individu yang mendapat jangkitan dari luar negara. Ingin dimaklumkan bahawa satu kes baru yang dilaporkan hari ini adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Sukacita dimaklumkan bahawa tiada kes penularan di dalam negara yang dilaporkan pada hari ini, iaitu kes sifar penularan tempatan. Seramai 21 lagi dilaporkan sembuh menjadikan jumlah keseluruhan pulih daripada wabak itu ialah 8,375. Perkembangan ini menjadikan jumlah kes aktif COVID-19 di Malaysia ialah 144 kes. Dr. Nur Hisham juga hari ini memaklumkan bahawa buat hari ke-13 berturut-turut tiada kematian baru dilaporkan menjadikan jumlah korban akibat COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 121 kes. Baiklah, sekian sahaja daripada saya Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.